Okey. Bagaimana cara kita pemula untuk seorang penulis baru? Bagaimana nak menulis? Kumpulkan bahan bagi setiap bab. Yang ni saya kumpulkan dekat dalam satu folder lah. Folder, masukkan, siapkan folder. Kalau satu buku tu kan, dalam folder saya tu ada penulisan buku je. Dalam penulisan buku tu ada jodoh-jodoh buku. Okay, jodoh-jodoh buku tu. Okay. Asingkan setiap bab kepada beberapa kategori yang bersesuaian. Tadi dah cerita supaya dia punya penulisan tu nampak dia punya flow dia. Mula menulis tetapi jangan mulakan dengan bab satu. Ni saya ambil daripada kawan saya lah yang menulis buku. Dia kata jangan mula dengan bab satu. Sebab bab satu ni kadang-kadang bila menulis bab satu and then tiba-tiba stuck. Terus jam. Mood nak menulis tak ada dah. Okay. Bila mood nak menulis tu ada, momentum dah dapat balik macam kita tulis thesis lah. Sampai satu peringkat tu kan bila macam kita buat PhD, saya tak tahu orang lain lah, saya lah. Bila sampai satu peringkat kita stuck 3-4 bulan kita tak buat apa-apa. Begitu juga dengan penulisan buku, sama je. Bila kita dah stuck, kita dah tak boleh nak buat apa. Kecuali datang satu momentum, motivasi untuk kita mula menulis balik. Okay. Mulakan dengan bab yang paling pendek tetapi menarik. Kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan nulis chapter yang kedua atau yang ketiga tu, ni memang expert aku yang ni untuk tulis ni kan. Tulis part yang tu dulu. Bab satu ni tak apa, senang je. Kadang-kadang bab satu ni dia boleh cover bab-bab yang lain. Kalau macam bab yang lain tu tiba-tiba bilangan muka surat terkurang. Jadi kita cover lah dengan yang kat sini. Okay? Sentiasa kemaskini penulisan untuk peredaran atau keperluan semasa. Bila masa nak menulis, kadang-kadang orang tanya saya, kau ni bila masa menulis, tiba-tiba jadi buku. Nak kata tulis kat rumah, tak tulis. Memang saya tak tulis lah. Kalau balik rumah memang tak ada buat apa lah. Tak tulis pun. Saya menulis, kadang-kadang bila dah start menulis tu, saya akan tulis dekat office ni. Ambil masa lebih kurang 1 jam untuk menulis je. Tapi bila dah 1 jam tu, tiba-tiba motivasi tu masih ada lagi nak menulis. Saya akan teruskan je lah. Tulis sehingga saya rasa, okey, cukuplah stop untuk hari ni. Okay, kita kena letak target sebenarnya. Macam saya buat penulisan book of chapter dengan kawan-kawan. Buku yang berkaitan dengan game design tadi tu ada lebih kurang dalam 8 orang penulis. Penulis tadi saya minta daripada kawan-kawan, bukan hanya daripada dalam UTM tetapi daripada luar UTM. Ini satu lagi lah kita punya strategi kita, marketing kita ialah kita ajak kawan-kawan daripada luar menulis. Once diorang dah menulis, diorang akan beli buku untuk bahagian diorang ni. Jadi diorang akan jual dekat tempat mereka. Tu cara untuk kita hantar buku kita tersebar, bukan hanya dekat dalam UTM tetapi dekat luar UTM. Saya suka invite kawan-kawan daripada luar kan, walaupun tak ramai dekat dalam tu, tetapi seorang daripada UPSI, seorang daripada UNP, seorang daripada UITM. Jadi kat situ bila diorang contribute chapter dekat dalam book of chapter, kat situlah nanti kita punya buku untuk kita marketkan. Okay. Jadi bila saya dah dapat kawan-kawan untuk buat penulisan buku, pertama sekali ialah kita kena buat grup. Dekat dalam WhatsApp contohnya kan, buat grup. Okey. Kemudian apa yang saya buat ialah saya setkan deadline bila nak kena hantar. Paling lambat saya akan bagi tempoh dalam tempoh lebih kurang 2 bulan. Memang 2 bulan lah, 2 atau 3 bulan saya akan bagi diorang untuk tulis. Takkan tak boleh siap kan? Bukan banyak sangat pun. 10 pages je. Satu hari kalau siap 1 pages, sebenarnya 10 hari dah boleh siap. Senang dia cakap 10 hari dah boleh siap. Tapi sebenarnya macam itulah, kita kena paksa, kita kena letak dia punya deadline dia kalau kita buat book of chapter dengan kawan-kawan. Okay. Dalam tempoh 3 bulan tu, mula-mula 2 minggu sekali saya akan remind dekat dalam group. Okay. Orang memanglah mula-mula dalam 2 minggu pertama tu, lepas kita dah memang bersetuju untuk menulis, memang masing-masing kata tak apalah lambat lagi, tak apalah lambat lagi. Bulan yang terakhir, katalah 3 bulan tadi, bulan yang terakhir, setiap minggu saya akan remind dekat dalam group. Minggu yang terakhir, 2 minggu yang terakhir, setiap 2 hari saya akan remind. Sampai minggu yang terakhir tu, setiap hari saya akan remind dia dalam group tu. Jangan lupa penulisan, jangan lupa penulisan. Walaupun macam tu, masih ada juga lagi lah yang akan terlepas tarikh. Tapi tak apa, yang terlepas tarikh tu biasanya saya akan PM. Direct PM, tak ada melalui dalam group dah. Saya kata, okey, saya bagi tempoh lagi 2 minggu lah. Okay, tempoh lagi 2 minggu. Okay, dia kata, okey, 2 minggu ni saya akan siapkan. Sampai masa 2 minggu, tak siap juga. Okay, saya kata lagi, okey, tak apalah. Seminggu lagi saya bagi. Seminggu lagi. Seminggu sampai masa dah habis sebulan lamanya daripada tarikh due date itu, barulah dia kata, saya tak boleh lah nak buat, saya tak boleh nak commit, and then saya withdraw. Maksudnya kalau ada apa-apa, boleh cari lain. Masa tu sebenarnya saya dah ada backup. Saya tanya dengan kawan saya lain. Once kalau penulis tak ada, boleh tak awak ganti tempat dia? Kalau dia kata okey, boleh. Sebab pada saya tak fair lah.
Ada orang yang buat penulisan, bila kita kata 3 bulan on the dot, diorang akan bagi dia punya artikel. Tetapi ada orang yang tak boleh nak commit. Okay, kita faham. Sebab masalah diorang ialah dari segi constraint lah. Mungkin family, mungkin tempat kerja yang pelbagai dan sebagainya kan. Tapi kita menulis ni untuk suka-suka. Okay, kita dapat contribute kita punya knowledge kita untuk deliver. Macam contoh, kita terbitkan dekat UTM, tetapi buku tadi sampai kat luar. Buku sampai dekat IPT, universiti lain dan sebagainya. Okay. Jadi kat situ kita kena ada komitmen lah. Once kalau kita dah start nak menulis, kita tulis sampai habis. Okay. Kalau tak boleh pun tak apalah. Ada juga buku yang pernah saya tulis sampai tempoh sendiri, buku sendiri yang saya tulis, setahun baru siap. Sebab kita tak boleh nak komit. Tapi akhirnya buku tadi siap juga diterbitkan dengan ada ISBN. Kalau buat searching dekat Google tu, type je nama buku dan tentu confirm keluar nama buku tu akan ada dengan penulis dia sekali. Okay, baik, next. Sebelah suku ni. Baik, bagaimana nak menulis tadi? Okay, pilih satu atau salah satu bab atau topik yang paling diminati. Ini kalau tulis ramai-ramai lah. Kalau katalah kita tulis bertiga. Tapi syarat untuk jadi seorang penulis, kalau dekat UTM, penulis maksud bukan buku of chapter ini buku karya asli sendiri. Dia nak 2 ataupun 3 orang, maksimum 3 orang lah boleh masuk nama dekat depan tu as a author, penulis. Okay, kalau untuk jadi kita buat book of chapter, at least ada 2 orang dekat depan tu as a editor. Kalau kita buat book of chapter, kalau macam tuan-tuan dan puan-puan baru nak menulis, saya cadangkan buatlah book of chapter. Senang je. Sebab kita boleh contribute satu artikel je, lebih kurang dalam 10-11 pages je macam tu. Tapi topik dia biar sama topik yang sama, dia punya ruang tulisan tu yang sama, dia punya area yang sama tu. Jadi kita boleh minta kawan-kawan kita. Kita kan ramai kawan dekat universiti lain kan, minta dia orang contribute satu paper. Tapi dia ada syarat lah untuk buat penulisan buku secara macam tu, book of chapter ni. Nama kita boleh appear dalam tu 2 kali je. Sama ada sebagai main author ataupun co-author. Lepas tu, dalam tu hanya boleh maksimum 3 orang kalau tak silap saya. Nanti Puan Farah minta betulkan kalau silap. 3 nama sahaja yang boleh appear dekat dalam satu artikel tu. Tapi 2 kali saja boleh keluar. Tetapi untungnya kalau kita jadi as a editor, kita yang organize untuk hasilkan buku tadi, kita dapat 2 lah. Satu kita dapat sebagai author dan satu lagi kita dapat sebagai editor. Tapi kalau kita buat buku sendiri yang nama depan tu ialah author ataupun penulis, kita dapat 1 lah. Tapi poin dia lagi besar untuk kenaikan pangkat 10 kalau tak silap saya untuk buku karya asli. Okay. Baik, rancangkan perjalanan penulisan. Objektif kalau sekiranya ada, pengenalan, isi kandungan, aktiviti latihan kalau sekiranya perlu, dan penutup. Tengok jenis buku yang macam mana kita nak buat. Kalau kita nak buat buku macam modul, step by step approach untuk digunakan dekat dalam lab, contohnya, kita buatlah step by step. Okay. Ada isu juga dulu. Masa tu Venton lah, penerbit Venton kan, sebab dia banyak terbitkan buku-buku yang berkaitan dengan IT dan juga multimedia. Dia orang buat screenshot untuk untuk software-software tertentu. Macam contoh Adobe Photoshop contohnya kan. Photoshop tu kan bila kita nak terangkan, kita kena print screen dia punya tu, ataupun kita save as dengan gunakan Snagit dan sebagainya, kita masukkan. Boleh ataupun tidak dari segi copyright dia. Sebenarnya bila saya tanya dengan penerbit kata tak ada masalah pun, sebab sebenarnya kita pun mempromot dia punya mempromosikan dia punya software dia, bagaimana nak guna. Kalau orang nak beli macam mana kalau tak tahu nak guna dia. Jadi itulah dia punya. Walaupun penulisan buku ada banyak dekat luar negara, tu satu lagi buku lah. Kebanyakan buku yang saya tulis ada yang bahasa Inggeris dan ada yang bahasa Melayu. Kenapa tulis bahasa Melayu? Sebab kita punya target audience kita, pada saya lah, sebab kita bukan hanya menulis untuk digunakan oleh pelajar-pelajar kita, tetapi digunakan oleh orang umum kat luar. Sebab buku bahasa Inggeris memang dah sepah banyak dekat luar tu. Boleh je kan diorang nak beli, tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang ada macam contoh target macam IT ni, multimedia IT ni, games dan sebagainya, cikgu-cikgu kat sekolah pakai. Cikgu-cikgu kat sekolah diorang akan jadikan sebagai references diorang, jadi diorang pun ada masalah bila nak memahami terms dan juga tu. Tapi ikut masing-masing lah. Saya biasanya kalau macam book of chapter, saya ada tulis buku dalam BM dan juga dalam English. Begitu juga dekat dalam buku yang karya asli pun, ada yang dalam English and then ada juga yang dalam BM. Okay, setiap bab jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu ringkas. Sebab tu saya kata kalau kita ada 8 chapter, cukuplah satu chapter dalam 10 pages.
10 pages tu ialah 10 pages for Microsoft Word. Sebab nanti penerbit akan pindahkan dekat dalam size yang diorang tu. Jadi bilangan page tu, bilangan muka surat tu akan jadi panjang lah, lebih banyak lagi. Jadi buku kita akan jadi lebih tebal. Baik, next. Okey, bagaimana memilih fokus penulisan? Satu, kita kena tengok contoh dia. Next Puan Farah. Jenis-jenis buku akademik yang kita ada. Satu, buku teori. Teori ni buku-buku yang berkaitan dengan model-model tertentu dan sebagainya kan, macam yang buku yang saya tulis ni ada dua lah. Satu buku teori. Macam saya kata tadi, usability engineering. Teori, concept and practice contohnya. Itu buku teori lah. Koleksi artikel, yang ni ialah lebih kepada book of chapter yang kita nak buat tu. Buku praktikal ni lebih kepada modul, step by step approach tu. Dan ataupun kita boleh gabungkan buku teori dan juga praktikal sekali dekat dalam satu buku. Jadi which one yang kita nak pilih? Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada masalah nanti boleh tanya saya. Saya suka nak tolong orang kan, sebab tu yang saya kata tadi. Kita bantu orang, ilmu akan tersebar. Jadi ilmu tersebar tu saya harap supaya amalan tu akan masuk kat dalam saya. Okey, baik. Next. Bagaimana nak pilih tadi tajuk buku? Pilih tajuk yang anda benar-benar telah selesa dan faham. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kalau dalam bidang dalam bidang akademik ni, tuan-tuan ada dua benda lah yang memang mungkin expert lah. Mungkin ada 3. Macam Dr. Amir, dia boleh tulis buku buku motivasi contohnya kan. Kalau macam saya, mungkin saya boleh tulis buku yang berkaitan dengan bidang IT. Dan satu lagi, buku yang berkaitan dengan bidang research, metodologi. Saya suka kajian-kajian berkaitan dengan kualitatif, mixed method kan. Saya boleh je hasilkan buku. Bagaimana nak membangunkan satu instrumen kajian untuk questionnaire dan sebagainya. Saya suka benda-benda macam tu kan. Jadi saya boleh tulis buku macam tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada PhD ataupun Masters, yang dua-dua dah ada bidang tu kan. Bidang kepakaran sendiri, yang bidang yang kita mengajar dekat dalam kelas kita, dan satu lagi bidang yang berkaitan dengan research. Kadang-kadang pelajar kita sendiri dekat UTM pun, diorang nak cari buku kat mana, tak tahu. Macam contoh ada satu kawan saya, profesor dekat UTM tu, saya tanya dengan dia, masa tu dia datang ke UTM ni as a external examiner. Jadi saya bagi kalau satu buku saya tu buku berkaitan dengan game, yang buku dia punya kategori dia dalam book of chapter. Dia kata dia pun ada tulis juga buku book of chapter. Lepas tu saya tanya, dengan siapa? Dia kata dia ada ramai pelajar PhD dia. Jadi setiap pelajar PhD dia come out dengan artikel-artikel dia dalam area research yang sama kan. Jadi dia come out dengan satu book of chapter pun boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pelajar-pelajar postgrad, ada 5 orang pun cukup. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri contribute dalam 2 chapter, yang lain minta seorang 1 chapter dalam bidang yang sama. Kalau katalah bidang tu bidang macam saya kata tadi kan, kejutaraan usability, nak tengok dari segi user experience saja. Setiap pelajar kita pun kebanyakan buat user experience tapi dalam kategori yang berbeza. Jadi come out lah dengan satu buku, compile kan, jadi satu book of chapter. Tak ada masalah pun, senang je kan. Baik. Pilih tajuk yang anda benar telah selesa dan faham. Pastikan ianya sesuai untuk dipasarkan. Ada permintaan yang luas. Bagaimana dengan saingan atau buku sedia ada di pasaran. Kita ubah sesuai sikit. Ada pernah sekali seorang student postgrad daripada UKM. Saya kenal dia lah sebab dia cikgu. Dia kata dengan saya, doktor, macam mana cara saya nak produce model untuk PhD dia. Model pun dia tak tahu, dia kata macam mana. So saya terfikirlah untuk buat bagaimana nak membangunkan model untuk PhD contohnya kan. Itu sebenarnya dah boleh buat satu buku. Sebab orang-orang kat luar sana tu yang kita rasa semua orang dah belajar ni ataupun kursus dah banyak dikendalikan oleh kat luar sana kan. Tapi kita buat pendekatan yang berbeza. Macam saya buat buku metodologi kajian kan. Buku metodologi kajian kat luar tu dah bersepah dah. Tapi kita buat approach yang berbeza. And then bila kita bagi talk kepada student kita marketkan lah buku ni berbeza. Ni focusing on IT saja. Ni focusing on science komputer saja. Boleh buat rujukan. Siapa yang berminat nak buat kajian berkaitan dengan kualitatif, kuantitatif, ni buku references. Buku yang boleh dijadikan sebagai panduan. Okey. Baik. Sebenarnya market ada kat luar. Cuma kita kena cari siapa kita punya target audience je. Okay. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan buat research berkaitan dengan engineering kan, orang IT tak tahu. Jadi macam mana kita nak bantu? Sebab masa saya buat bengkel di bawah Dr. Mahfuzah tu, bengkel pembangunan instrumen kajian, ramai daripada postgrad engineering datang.
tanya nak buat tu, tanya nak buat ni. So sebenarnya keperluan tu ada untuk tuan-tuan dan puan-puan bangunkan satu modul ataupun buku untuk rujukan kepada pelajar-pelajar ni. Sebab saya tak boleh nak, mungkin saya boleh cerita sikit-sikit lah sebab bidang tu dah berbeza. Tapi tuan-tuan yang perempuan yang mahir dalam bidang engineering, mungkin ada approach tertentu yang boleh bantu pelajar tadi untuk habiskan dia punya research dia. Okay, jangan fikirkan tajuk buku terlebih dahulu, tetapi fokuskan kepada tema. Macam tema tadi kan nak buat buku game saja. Tapi macam saya dah tahu dah nak buat buku game design saja. Jadi fokuskan kepada design sajalah. Dia design, dia bentuk macam mana game dan sebagainya kan. Okey. Mulakan dengan topik yang lebih umum dan seterusnya disusuli dengan topik yang lebih spesifik. Ini kita susun dia punya chapter dia tadi. Chapter dia daripada atas sampai bawah. Okay, next. Okey, fokuskan penulisan anda dalam sesuatu bidang berdasarkan latar belakang dan juga berdasarkan minat. Okay, kita punya background kita apa? Macam saya, background saya sejak daripada dulu, daripada maktab perguruan sampailah ke universiti adalah education. Bila saya buat PhD je, tak ada education kat situ lah. Jadi, latar belakang saya ialah education. Kalau saya nak tulis buku IT in education, contohnya kan, untuk cikgu-cikgu kat sekolah, boleh je, tak ada masalah. Jadi berdasarkan itu kalau fikir latar belakang, tapi minat saya sekarang ni lebih kepada buku-buku yang berkaitan dengan metodologi dan juga yang berkaitan dengan game ataupun visual informative tadi. Baik, mula menulis bidang topik yang paling menarik perhatian anda dan menulis yang telah benar-benar anda kuasai. Kita declare kita adalah content expert. So, sekaranglah bermula untuk kita menulis untuk kita edarkan pengetahuan ilmu yang kita ada. Okay, next. Okey, teknik dan style penulisan. Setakat ni ada soalan ke? Dah hampir 11.30. Mengapa perlu kita fokuskan kepada teknik penumpuan? Kejap. Okey, mengapa kita boleh fokus penumpuan kepada satu bidang dengan lebih mendalam? Sebab kita pakai content expert lah. Sebab kadang-kadang kita selalu review orang punya model kan. Ada pelajar postgrad daripada universiti lain, email kat kita. Kata doktor boleh tak reviewkan saya punya instrumen dan juga review saya punya model propose ni. Maksudnya dia percaya kita adalah seorang pakar bidang. Okay. Kan kita adalah pakar bidang. Ataupun kawan saya kan daripada UMS. Dia kata doktor boleh tak jadi external saya propose nama doktor as a external examiner contoh student masters dia. Sebab dia yakin bahawa kita memang pakar dalam bidang yang kita nak menilai. Kita tahulah kan. Jadi bila kita dah tahu tu, cubalah kita come out. Kita bagi penulisan dalam bentuk penulisan dan penulisan tadi dalam bentuk yang santai. Yang mana semua orang boleh baca. Dalam penerbitan, elakkan elakkan menjadi pakar serba tahu. Okay, semua kita nak cover buku kan. Buku tu, buku ni, buku IT pun kita nak cover, buku engineering pun kita nak cover. Jadi kita memang dah ada fokus area, niche area kita ni kat bidang mana. Jadi bila orang sebut, you pakar dalam bidang apa? Bila orang nak panggil jadi examiner ke, jadi external examiner for Viva ataupun untuk curriculum ke, kita boleh tengoklah kandungan dia sebab kita adalah pakar bidang. Membantu anda menjadi pakar bidang dengan lebih cepat, di kedai buku, buku-buku anda akan diletakkan di rak-rak berdekatan, mudah dikenal pasti dan diterima sebagai pakar bidang. Mudah bekerja dengan penerbit dan kekal bersama penerbit. Ini kalau kita dah ada, kita memang expert lah, kita tulis buku, tapi cuma saya tak pasti sama ada penerbit UTM, buku ni dihantar ke kedai ke tidak. Kalau hantar ke kedai, kita try carilah dekat Popular ke, dekat FPH ke, ada tak buku-buku kita. Kalau ada, kita tengok hari ni ada 3 buah tersusun kat situ. Minggu depan lagi kita datang. Saya datang masuk kedai buku bukan nak beli buku. Saya nak tengok buku saya ada ke tidak dalam tu. Minggu ni ada 3, minggu depan tinggal 2. Maksudnya 1 dah kena beli. Minggu lagi sekali dah tak ada. Dah tak ada tu ada 2 kemungkinan je. Sama ada habis dijual ataupun kedai dah hantar balik kepada penerbit sebab tak laku. Antara 2 tu lah. Tapi biasanya diorang ada tempoh masa tertentu. Dalam masa berapa lama buku kena letak dekat sini. Kalau tak ada, memang tak ada market, diorang akan keluarkan. Lepas tu penerbit akan call back balik lah dia punya buku-buku dia kan. Sebab saya pernah tanya dengan Benton. Masa saya tanya ada royalty ke apa tu, dia bayar ke apa kan. Dia kata buku belum balik lagi. Diorang tak dapat lagi diorang punya bilangan buku yang terjual. Jadi once dah dapat, nanti diorang akan bagi pada penulis lah. Sampai satu peringkat tu, bila buku dah tak ada pada penerbit dah tak ada buku nak dicetak, dia orang akan call kita tanya,
doktor tak ada ke nak tulis apa-apa buku? Kalau ada, hantarlah kat sini, kita orang boleh cetak lah, sampai peringkat macam tu. Tetapi sekarang ni printed publisher dekat luar dah susah nak cari makan jugalah, sebab kebanyakan orang dah menggunakan penerbit di universiti. Waktu kita kalau boleh kita galakkan untuk gunakan penerbit universiti lah untuk kita bagikan sokongan. Okay, next. Okay, teknik dan style penulisan. Ada banyak lagi ni. Tapi di punya bahan nanti Puan Farah akan kongsikan. Okay. Teknik dan style penulisan. Ciri-ciri buku akademik biasanya berasaskan pada penyelidikan. Okay, pada penyelidikan, kalau tak silap, solusi kan, Datuk Roslan tu yang ceramah tu, yang berkaitan dengan penulisan berimpak tinggi tu kan. Penulisan berimpak tinggi, kalau saya tengok di UiTM, diorang pecahkan kepada dua. Satu bidang sains sosial, satu lagi bidang teknologi. Jadi sains sosial kalau impak tinggi macam mana, tapi nanti harap penerbit dapat buatlah yang macam tu, sebab orang-orang yang ada buat penerbitan ataupun research berkaitan dengan sains sosial, diorang tahu bagaimana nak buat penulisan. Mungkin ada satu lagi ialah kumpulan yang memang dari bidang teknikal kan. Jadi bagaimana nak buat penulisan dia ada perbezaan. Okey, berasaskan penyelidikan, kemasan buku berspesifikasi tinggi, berkualiti tebal dengan 4 warna sepenuhnya, harga agak mahal, bahasa tinggi dan akademik. Ni bila buku kita buat buku akademik macam ni, agak payah juga orang nak mencari. Tapi kalau boleh kita buat penulisan secara santai je, dengan bahasa-bahasa yang tak adalah bombastik sangat kan. Bahasa-bahasa santai yang mudah orang faham. Bila orang faham, macam contoh buku, kalau tuan-tuan pernah baca buku motivasi, apa tu, Bersyukur Saat Diuji. Buku tu best seller. Buku tu dalam tu dia cerita tentang kisah dia je, Prof Muhammad Kamil Ibrahim tu kan. Dia cerita tentang kisah dia je. Tapi cerita tu ada kaitan dengan ujian. Bersyukur saat diuji. Daripada proses mula dia kena ujian tu sampailah akhir tu. Sebab tu buku tu antara buku yang the best seller. Memang orang carilah. Yang satu lagi buku yang sekarang ni orang cari lah, terutama pelajar-pelajar postgrad yang ditulis oleh Prof Dr. Nur Zaidi tu kan, UiTM tu. Buku berkaitan dengan bagaimana nak lulus PhD. Memang buku tu memang jadi rebutan lah. Tepek je gambar buku tu, berebut orang nak cari dah. Okay. Ciri-ciri buku pilihan ramai, mudah dibaca, menarik persembahan dia, tulisan dia, ada dia punya grafik. Tapi grafik dia sebenarnya dalam penulisan dia tak perlu banyak warna lah. Kalau macam katalah kita perlukan tepek image dan sebagainya, kita pakai hitam putih pun tak ada masalah sebenarnya. Jadi benda tu terang. Bila kita buat screenshot ataupun kita save as untuk yang bahagian image yang kita nak tadi, gambar tadi terang. Okay, kalau tak terang nanti penerbit tanya balik, saya nak gambar yang lain ada tak? Kalau tidak nanti gambar tadi tak terang. Harga istilah yang berpatutan lah. Sebab tu kadang-kadang buku, bila kita tanya dengan penerbit, berapa dijual buku-buku yang nipis ni? Mesti tidak lebih daripada 19.90 sen. Saya pun nak tanya kenapa dengan penerbit bila ada tu ada 90 sen dia. Kenapa tak genapkan RM20? Dia tulis kat situ RM29.90. Kenapa 90 sen? Yang tu kita kena tanya penerbit. Sebab dia orang ada mekanisme tertentu untuk dalam tentukan berapakah harga buku yang mereka akan jual dekat pasaran. Sebab dikira sekali untung rugi kan, nak print nak apa semua kan. Sebab hari tu saya tanya dengan Cik Hafizuddin, buku saya dah print belum? Dia kata masa PKP tu mesin rosak. Dia kata okey, habis mesin rosak tolong cetak 2 buah buku saya tu. Okay, sebab buku tu book of chapter, jadi kawan-kawan daripada universiti lain ada tanya lah, buku bila nak cetak, buku dah siap ke belum? Baik, okay, next. Baik, seterusnya, kajian ilmiah biasanya bersifat akademik dan menggunakan terma ilmiah yang tinggi. Namun begitu, ia masih boleh dimasyarakatkan dengan menukarkan pakej penyampaian dan cara persembahan. Macam contoh kita buat buku lah, kita transfer, convert buku daripada thesis kepada PhD. Kalau kita tulis buku tu level PhD, memang orang memang tak belilah buku tu kan, sebab dia punya bahasa kadang-kadang bahasa akademik, bahasa tinggi. Kita kalau boleh nak supaya bila kita baca dari hati, dia akan sampai kepada hati pembaca. Masa tu orang bergubut lah. Setiap kali buku nak keluar, dia orang dah tanya dah, bila nak tulis buku lagi? Saya tak tunggu tulisan doktor punya buku bila nak keluarkan. Okay, terma tinggi direndahkan, bahasa susah dipermudahkan, buku yang penuh dengan teks diselitkan dengan grafik dan ilustrasi yang menarik bagi memudahkan pembacaan serta menjadikannya mesra pengguna. Okay, next. Okay, baik. Buku bagi tujuan pembelajaran, bukan buku ilmiah ataupun buku rujukan.
Yang ditulis secara tidak formal mampu menyampaikan isi kandungan dan dikekalkan dengan ingatan lebih lama berbanding isi kandungan yang ditulis secara formal. Yang ni yang kita kata, kita as a penulis, kita ada mood penulisan kita. Tapi bagaimana cara kita nak pindahkan daripada mood penulis tadi kepada mood pencerita. Seolah-olah macam kita cerita kat kedai kopi kan, kita cerita kat kawan-kawan semua kan, diorang nak dengar macam tu. Bila kita baca penulisan, kalau menggunakan laras bahasa yang tinggi, kebanyakan pengguna pembaca dia tak minat nak baca. Macam contoh dulu Sak Khabar kan, dia ada kolom penulis kat situ. Tengok siapa, saya kadang-kadang tengok siapa yang menulis tu. Kalau penulis tu memang dia berkeupayaan untuk menulis dengan bahasa masyarakat, bahasa orang biasa, tetapi apa yang nak disampaikan tu sampai memang orang akan baca. Saya pun akan cari. Masa tu ada ruangan penulis kan, penerbit dan ruangan pengarang masa tu. Kita cari kat situ kan. Tapi kalau bahasa dia agak tinggi, memang sampai sudah lah tak baca lah. Sebab kita tak faham nanti apa benda yang dia nak sampaikan. Ataupun mungkin kita faham tapi dalam konteks yang berlainan seperti apa yang dia nak sampaikan. Okay, apabila pembaca membaca karya sebegini, dia merasa dirinya dekat dengan kita dan tentunya mereka membaca berterusan seperti mendengar seorang sahabat bercerita. Macam contoh, kita nak cerita buku nak terbitkan buku berkaitan dengan engineering. Tapi berkaitan dengan engineering, orang budak-budak macam budak-budak sekolah rendah boleh baca. Kita tukarlah mood tadi. Mood bahasa tu kepada bahasa budak-budak dengan ilustrasi yang banyak, mungkin dalam bentuk kartun dan sebagainya, yang mungkin sekarang ni Dr. Mahfuzah sedang uruskan buat penulisan berkaitan dengan kanak-kanak tu tadi. Boleh nanti Dr. Mahfuzah mungkin boleh share bagaimana cara nak menulis, ataupun esok ada satu lagi esok atau lusa seorang lagi penceramah yang akan bercerita tentang bagaimana nak buat penulisan buku kanak-kanak. Okay, next. Baik, next ni ialah kajian yang dia kata berkaitan dengan komunikasi dan ilmu tu. Baik, okey. Gunakan ayat yang ringkas dan jelas, elakkan penggunaan bahasa. Yang ni secara secara common sense je lah. Masing-masing tahu kan susunan idea, perkembangan isi, logik dan menarik, penyampaian yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh semak nanti. Okay, next. Okay, satu perkara yang sangat penting ialah ada dua benda, iaitu berkaitan dengan kebolehbacaan ni. Readability. Bahan tulisan perlu jelas dan tepat. Ini orang user experience lah, readability baca kan. Kepelbagaian dan menarik minat serta keperluan pembaca. Pembinaan ayat yang baik adalah struktur ayat mudah dan kompleks, istilah dan tanda bahasa yang betul dan sesuai, elak ayat perkataan yang berulang, elak penggunaan tanda baca yang berlebihan. Okey, satu perkara bila kalau katakanlah kita ada satu perkataan yang kita nak gunakan, perkataan tu dalam bahasa Inggeris, tapi kita tulis buku dalam bahasa Melayu, tetapi kita tak tahu apakah terma yang kita nak gunakan untuk perkataan tersebut. Contohnya macam joystick kan, dulu kan ada orang kata kayu ria. Boleh tak kita gunakan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan sebagai penulis jangan takut nak mencipta istilah. Boleh je. Bila kalau tuan-tuan dah gunakan istilah tadi tu, sebelum ni tak ada orang gunakan istilah tu, macam contoh big data. Tiba-tiba ada BBP keluarkan data raya kan, data raya. Tapi kalau ikutkan dia punya translation dia tak adalah bentuk macam tu. Tapi oleh kerana ada orang yang dah menggunakan istilah tu sebelum tu, jadi orang lain akan follow. Sebab tu kalau boleh ada term-term tertentu yang kita tak pasti, either one lah kita gunakan, sama ada kita italikkan dalam bahasa Inggeris ataupun kita cipta istilah sendiri. Tak kisahlah, mungkin istilah tu ada orang lain dah pernah gunakan yang kita tak tahu pun. Tapi mungkin kat situ nanti bila masuk dekat dalam kamus komputer contohnya kan, kamus teknologi kejuruteraan, adalah istilah tu digunakan. Mungkin orang akan rujuk yang kita punya yang lebih tepat kat situ tadi. Jadi jangan takut untuk nak membina ataupun menggunakan istilah yang orang tak pernah pakai. Baik, okay, next. Satu lagi ialah kebolehbacaan ni, readability, ialah perlu mengambil kira kepelbagaian latar belakang pembaca. Sebab pembaca ni pelbagai orang kan, ada orang terpelajar, ada orang-orang biasa, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pelbagai kaum dan sebagainya. Jadi cara kita menyampaikan tadi boleh diterima oleh semua masyarakat. Elemen motivasi kena ada dekat dalam tu yang penting. Selitkan elemen-elemen motivasi. Nilai-nilai murni lah. Jangan sesekali menyeksa minda pembaca. Sampai pembaca nak baca pun tak faham apa benda ni kan. Tu lepas ni lain kali memang nak beli buku tuan-tuan dan perempuan memang tak adalah. Okey, yang ni adalah yang paling penting sekali. 4 teras penulisan. Pertama sekali, next Puan Farah. Pertama sekali, mestilah jelas. Yang kedua,
kandungan dia padat. Kalau macam katalah kita nak menulis buku berkaitan dengan game design, reka bentuk permainan saja, cover semua sekali game design tu. Jangan ada tertinggal pun. Sebab tu yang penting ialah kita kena setkan dia punya subtopik tu. Supaya setiap subtopik tadi dia mewakili apa yang ada dekat dalam game design. Jadi setiap satu tu kita cover semua sekali. Kalau tak cover semua sekali, buat satu lagi nanti. The next punya buku game design, tetapi fokuskan kepada bidang lain lah, part yang lain pula. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ketiga, menarik. Kandungannya tidak menyimpang, berkait antara satu sama lain, penggunaan contoh yang bersesuaian, tepat dan mudah dipercayai. Fakta dan isi dia mestilah tepat. Sebab tu, penerbitan untuk buku Book of Chapter dekat UTM ni paling senang nak terbit. InsyaAllah lah. Walaupun dia ada reviewer dia yang akan semak buku kita, tetapi kalau buku asli, karya asli, memang agak makan masa nak terbitkan. Kalau nak cepat terbit, buatlah Book of Chapter. Tulis ramai-ramai, hasilkan artikel, setiap seorang hasilkan satu-satu, ada seorang editor, compile kan, hantar dekat penerbit. Sebelum tu hantar dekat reviewer dulu, biar reviewer tengok dulu, konten macam kita hantar paper dekat conference lah kan. Jurnal ada reviewer dia. Jadi dia akan bagi komen dan kita betulkan. Tetapi kalau di peringkat karya asli ni, bila kita hantar dekat penerbit, penerbit akan cari reviewer yang memang daripada dalam dan luar untuk dia komen kita konten. Lepas tu dah dapat, kita kena betulkan lagi, hantar lagi, nanti dia akan check lagi dan sebagainya. Proses tu mungkin kadang-kadang ada buku yang lambat terbit, ada buku yang cepat terbit. Buku karya asli yang saya masukkan ni. Okay, next. Okey, ni milasnya panduan untuk terus berjaya dalam tulisan. Okey, next Puan Farah. Istilah ICT, nak guna dalam BM ataupun BI? Yang tak ada. Okey, baik. Panduan asas untuk penulis. Jangan mengharapkan kesempurnaan dalam tulisan. Memang kita menulis ada yang tak sempurna. Kadang-kadang ada yang tak sampai pun maksud dia kan. Jadi perlu juga kita menulis walaupun tak sempurna macam mana pun, sebab kita ada reviewer yang akan check kita punya kandungan kita. Setiap satu tu ujung tu tak ada titik ke, koma ke tak ada ke, patutnya tu tugas reviewer. Okay. Jangan mengharapkan anda mampu memenuhi keperluan semua pihak. Ni kita kena ingat lah. Tapi kita cuba yang terbaik lah, yang termampu, yang kita tahu, sebab kita adalah content expert. Bersedia untuk menerima pendapat ataupun kritikan orang. Itu standard. Sama juga macam kita buat paper kan. Kalau kita tak buat buku pun, kita tulis paper pun ada juga orang komen kita. Sebab kita memang bukanlah penulis sempurna, tetapi kita dah cubalah. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Menulis buku untuk tunjuk bahawa kita berilmu, lebih pandai daripada orang lain. Yang ni pun ni lah. Sebab kita cuma nak bagi tahu bahawa kita adalah expert untuk konten yang kita tulis tu. Pembaca inginkan buku yang dapat diguna, dipraktis dan memudahkan kehidupan mereka seharian. Bukan tentang betapa hebatnya kita sebagai seorang penulis. Okay, the next. Okay, baik. Yang ini panduan untuk penjaga. Jangan terikat dengan silibus mata pelajaran sendiri. Kalau nak buat modul untuk subjek kita tak ada masalah. Tetapi kalau untuk pasaran yang lebih luas, kita kena tengok contoh-contoh ataupun silibus daripada IPT lain untuk kita compilekan, jadikan satu. Untuk kita marketkan dekat luar. Jangan terlalu memikir kerahsiaan atau hak cipta terpelihara ilmu yang anda miliki. Tak ada. Sebab ilmu ni hak Allah. Kita dapat ilmu tu pun kerana Allah yang bagi kat kita kan. Mudahkan urusan kita untuk dapat ilmu. Jadi kita sebarkanlah ilmu. Jangan terlalu memikirkan keuntungan. Penerbit, berapa saya punya berapa saya punya royalty. Penerbit ni macam mana, kita compare kan tak payah. Benda tu kalau kita, niat kita ialah kita menulis untuk kita sebarkan ilmu je. Memang tapi hak kita lah sebagai penulis memanglah dapat royalty kan, tapi janganlah kita asyik-asyik tanya penerbit bila royalty nak bayar, bila lamsan nak buku nak ni, tak payah. Okay, jangan menulis untuk kepuasan, jangan terlalu bersemangat dan terlalu bangga dengan ilmu yang kita miliki. Sebab ilmu kita ni sikit sangat kan. Tentang ilmu kita ni banding dengan kawan bilik sebelah tu, orang kawan bilik sebelah tu lebih tahu. Tapi kawan bilik sebelah tu tak menulis, cuma kita ni ada minat untuk kita sebarkan ilmu. Dan jangan terlalu fikirkan tentang istilah, terma atau bahasa, ianya boleh disunting kemudian. Kalau tak betul nanti kita akan carilah terms, mungkin komen daripada reviewer yang akan membetulkan terma-terma tersebut. Okay, next. Okay. Next. Okay, baik. Okay, baik. Jadi kalau boleh satu lagi pesanan saya, jangan tunggu masa yang sesuai untuk menulis.
Jadi kita tulislah sekarang. Okay, bermula sekarang. Satu pesanan dulu masa saya mula kerja sebagai seorang guru, ada seorang guru penolong kanan, dia kata setiap kerja kena bermula. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi? Macam Prof Jai sebut hari itu kan, Datuk Jai sebut pada minggu lepas tu, menulis kena sekarang. Tak boleh menulis besok ke apa kan. Kena sekarang. Jadi kita kena setkan lah. Siap mulai balik habis je daripada webinar ni nanti, bengkel perkongsian ni tadi, buat satu folder siap-siap. Folder penulisan buku 2020 target. Okay, apa tajuk dia? Siap-siap tulis lah. Kalau tak bermula sekarang, memang kita tak akan buat lah. Okay. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan daripada based on pengalaman saya. InsyaAllah dia punya handout nanti Puan Farah akan bagikan. So kalau ada pertanyaan, insyaAllah saya cuba bantulah. Sebab saya bukanlah yang terbaik kat sini. Ramai lagi orang yang hebat-hebat dekat dalam ni, tapi saya cuba bantu based on my experience. Okay, itu saja, saya kembalikan semula kepada penerbit. Terima kasih kepada Dr. Ibrahim. Satu perkongsian yang sangat menarik, banyak info yang telah diberikan. Saya rasa memang Dr. Ibrahim tak lokek untuk berkongsi apa yang beliau miliki, apa yang beliau tahu, dan alhamdulillah untuk menjawab beberapa persoalan, contohnya seperti yang Dr. Ibrahim maklumkan mengenai hak cipta. Okey, untuk buku dari segi konten memang penulis yang memegang hak cipta. Namun buku tersebut adalah dipegang oleh penerbit. Contohnya macam mungkin penulis ada buat satu kajian dan diterbitkan sebagai buku. Kajian itu memang hak milik penerbit, dia punya hak cipta. Tapi buku tersebut yang terhasil dan diterbitkan tu adalah milik penerbit. Seterusnya, kalau tulis sendiri dengan penerbit, maksudnya tulis sendiri versus penerbit. Ada pro and con dia, maksudnya macam penulis, kalau dia nak tulis sendiri, dia bebas untuk berkarya dan karya tersebut tidak ada rigid ataupun tidaklah ada kekangan tertentu berbanding kalau kita terbitkan dengan penerbit. Tetapi kalau kita terbitkan bersama penerbit, lingkup marketing ataupun pasaran itu lebih meluas. Contohnya macam di penerbit UTM, kami menggunakan platform Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia ni adalah gabungan penerbitan ilmiah di seluruh Malaysia. Jadi kami bekerjasama untuk memasarkan buku-buku yang kita terbitkan. Jadi contohnya macam buku diterbitkan di UTM tapi pasarannya di seluruh universiti di Malaysia. Kemudian kita juga menggunakan platform MAPIM untuk memasarkan buku di luar negara. Contohnya di Pesta Buku Frankfurt, Pesta Buku Jakarta, Beijing. Jadi pasaran tu lebih meluas lah. So ada platform untuk memasarkan buku dengan lebih baik. Seterusnya mungkin ada persoalan yang hendak diajukan daripada para peserta. Kalau dari segi royalty, di penerbit UTM kita akan berikan royalty kadar asli dan buku-buku ilmiah yang lain 20% daripada hasil jualan. Cuma berbeza untuk modul sahaja kita berikan 15%. Di penerbit UTM kita terbitkan buku ilmiah dan juga buku karya kreatif. Buku karya kreatif itu termasuklah buku biografi, travelog, buku puisi, cerpen. Mungkin saya boleh kongsikan bersama-sama sebentar lagi sebab kami ada projek terbaru bersama Profesor Lim Swee Tin yang akan menerbitkan buku puisi yang dihasilkan bersempena dengan COVID-19. Mungkin Dr. Nurul Mahfuzah ada apa-apa yang pesanan yang ingin disampaikan kepada semua peserta? Okey, terima kasih Farah. So hari ini Dr. Ibrahim atas perkongsian dia tadi. Sebenarnya buku yang Dr. Ibrahim sebutkan tadi yang tahun 2004 tu, masa tu memang hot seller untuk bidang multimedia. Saya sendiri pun menggunakan buku tu tapi tak kenal lagi Dr. Ibrahim waktu tu. Okey. Buku yang tradis, that's why kita invite Dr. Ibrahim untuk share pengalamannya. Okey, cuma kita nak remind penulis buku ilmiah berimpak tinggi dan juga 4 Jun kita ada khusus ni kita invite memang pakar-pakar bidang lah yang pernah dapat award. Okey, dari segi hak cipta, Farah dah
Saya tanya, adakah buku kita berada di luar? Contoh di Popular, di MPH dan sebagainya. Saya difaham kita memang ada hantar buku-buku dekat luar, tapi disebabkan industri buku tak berapa bagus, jadi akan semula. Jadi sekarang ni apa yang penerbit UTM buat, kita buat promotion melalui kita upload e-book dalam Google Bookstore. So masing-masing dah boleh cari buku masing-masing available, orang beli secara online. Okay, dan kita dah buat pesta buku pun secara online. Untuk pesta buku di Jakarta, saya sendiri akan involve petang ni nanti untuk pembukaan. So akan buat secara online. That's mean pembaca boleh beli buku fizikal dan juga e-book. Okay, that is one penerbit. Cuma saya nak share satu benda untuk makluman semua. Okay. Seorang penulis, Madam Cheong Karmi daripada PBPI telah menerima satu dana penulis Perpustakaan Negara Malaysia ni. Kita boleh dapatkan information dekat sini. Untuk industri perbukuan, boleh nampak slide saya ni, Farah? Boleh nampak tak slide? Slide saya nampak saya punya. Nampak. Ini ada peruntukan dana penulis, pembelian terus dan mengikut bidang. Of course bila kita nak mohon dan voting lah yang kita submit kan. Okay, so nanti kita akan buat sesi perkongsian daripada Madam Cheong macam mana dia dapatkan dana yang dia dapat dalam 25,000 juga. Maknanya kita akan buku-buku Madam Cheong tu buku Mandarin, belajar Mandarin. Macam mana buku tu dihantar ke seluruh Malaysia. Maknanya kami perlu print, bulan ni saja kami perlu print dalam 500 unit buku. Dalam proses untuk cetakan lah. Okay, dan untuk makluman semua, kita ada dalam masa yang singkat, memang saya rasa ni penerbitan paling cepat yang pernah saya buat. Penerbit kita terima manuskrip daripada sastrawan negara Lim Switin dengan tajuk Gempita berkaitan dengan pandemik 2020. So buku ni memang perlu cepat untuk merentas Gempita pandemik 2020 yang perlu memang saya dah baca dah manuskrip dia, kita dah buat penilaian macam mana buku ni diproses dalam masa yang singkat. Penulis hantar manuskrip complete dengan cover design, complete dengan ready all in. That mean kita hanya buat penilaian daripada segi konten dan kita lalu proses untuk meeting kelulusan dan banyak lagi proses. Maknanya effort tu sebenarnya daripada penulis. Okay, boleh beri feedback yang cepat, boleh buat pembetulan, penambahbaikan yang cepat. Buku dapat diproses dengan kita follow lah timeline tu. Kalau biasa buku dalam 6 bulan, kalau cepat mungkin kita boleh siapkan dalam masa 3-4 bulan. Ini ada buku yang akan kita promotekan dalam masa terdekat. Okay, ada banyak kami perlu buat. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak atas semua penglibatan. Ada juga yang daripada luar saya fahamkan. So nanti Urusdi akan uruskan CPT dan sebagainya. Terima kasih semua. Farah.
Terima kasih kepada Dr. Mahfuzah dan juga Dr. Ibrahim penceramah kita pada hari ini. Jadi saya berharap agar maklumat-maklumat yang diperolehi, pengetahuan yang diberikan memberi manfaat kepada semua peserta. Sebentar lagi saya akan share slide yang telah diberikan oleh penceramah kita. Jika ada persoalan, mungkin ada lagi masa sedikit saya berikan kalau ada yang ingin ajukan sebarang persoalan. Kalau tak ada lagi, okey. Jadi saya rasa mungkin dah selesai. Saya menutup sesi perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah esok dan lusa akan berlangsung lagi 2 lagi sesi perkongsian. Kami harap ada peserta mungkin dapat meluangkan masa sebab kedua-dua sesi perkongsian seterusnya punya topik yang menarik dan amat berguna untuk penulisan buku. Terutamanya semasa PKP ni kita ada masa untuk menulis dan inilah masanya untuk menghasilkan penerbitan dan penulisan berkualiti. Terima kasih atas masa yang diberikan. Kami memohon maaf jika terdapat sebarang kesulitan atau kesilapan teknikal pada hari ini. Kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.